Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syaifah Aina dan tujuan pembentangan saya pada hari ini adalah untuk membincangkan mengenai hasil kajian yang telah saya dapati daripada assignment C552 yang telah berjaya disiapkan dan juga ulasan artikel. Jadi tajuk assignment saya adalah berkenaan konsep ketuhanan menurut pandangan Plato. Okay, so secara asasnya kita tahu Plato merupakan seorang falsafah Yunani yang agak terkemuka namanya pada zaman Yunani kuno terdahulu. Dan pemikiran Plato banyak diungkapkan di dalam karyanya iaitu di Republik. Jadi di Republik ni ditulis dalam bentuk dialog dan banyak penterjemah mendapati bahawa karya Plato ini di Republik sukar untuk difahami dan merasakan karya ini ditulis secara tidak teratur. Tetapi ada juga segelintir penterjemah yang lain yang merasakan karya Plato ini mudah untuk difahami dan juga tidaklah sesukar. Konsep ketuhanan menurut Plato adalah Plato menganggap Tuhan itu adalah sesuatu yang kekal. Selain daripada itu, Plato juga menganggap Tuhan itu adalah satu makhluk gaib yang merupakan semua dalam semua. Jadi konteks semua dalam semua di sini bermaksud Plato menganggap Tuhan itu adalah seluruh dunia termasuk dengan panca indera di langit seperti langit, bulan, bintang, jiwa dan sebagainya. Jadi seorang penterjemah bahasa Inggeris iaitu Cicero merasakan konsep ketuhanan yang diutarakan oleh Plato ini sukar untuk difahami dan beliau yang pada awalnya merasakan karya di Republik ini ditulis secara tidak berstruktur. Plato mempunyai 5 orang guru yang beliau belajar dengan dalam usaha beliau mencari ilmu tentang falsafah dan hasil pembelajaran beliau dengan 5 orang guru ini telah berjaya Plato menyiapkan ataupun menghasilkan karya beliau iaitu dalam around 36 karya, di mana 6 karya beliau adalah tiada kesahihannya. Konsep ketuhanan menurut Plato ialah yang pertamanya bagi Plato maksud Tuhan ni sebenarnya bermula daripada perkataan Zeus yang bermaksud Dewa Zeus. Dan kemudiannya setelah zaman Yunani melalui several of perkembangan, jadi term Zeus tu berubah kepada Theos. Tetapi perkataan Theos ini tidak ada apa-apa kaitan pun dengan maksud Tuhan itu sendiri. Antara sebab-sebab kepercayaan Plato masih dipercayai adalah kerana konsep ketuhanan yang diutarakan oleh Plato menyerupai dengan konsep Hindu. Hal ini kerana terdapat segelintir masyarakat Hindu yang masih mengamalkan kepercayaan yang serupa dengan konsep ketuhanan yang diutarakan oleh Plato. Selain pada itu, falsafah Plato juga menunjukkan Plato cenderung untuk berfikir secara lebih mendalam. Jadi maka bagi ahli falsafah lain yang berkeputusan untuk menjadikan teori Plato sebagai rujukan ataupun kritikan atau argumen adalah sama sekali tidak teragak-agak. Selain itu, pemikiran Plato adalah bersifat intelektual dan juga rasional. Ini dapat dikatakan kerana ianya persis seperti pemikiran Socrates, dan oleh kerana itu terdapat segelintir ahli falsafah yang lain yang masih menerima dan menggunakan pakai falsafah Plato ini. Berdoa dalam
peradaban tamadun Yunani dapat dikaitkan dengan dua situasi, iaitu yang pertamanya melalui persembahan menuangkan air, susu, minyak, madu pada altar yang menyala, dan biasanya tindakan ini dilakukan oleh pendeta sahaja dan tujuannya adalah untuk menawarkan doa untuk memohon nikmat ataupun bantuan. Seterusnya, masyarakat Yunani mereka menunjukkan rasa tanda hormat mereka pada dewa melalui upacara pengorbanan dan juga ritual. Okey, kita akan meneruskan perbincangan kita mengenai sifat-sifat Tuhan menurut Plato. Yang pertama, Plato menganggap bahawa Tuhan ini mempunyai konsep universal. Hal ini kerana Plato melihat bahawa baik orang Yunani ataupun tidak, mereka pasti akan mempercayai kewujudan Tuhan. Yang kedua, Plato menganggap bahawa Tuhan ini adalah bukan sesuatu rekaan yang semata-mata, malah ia juga merupakan satu realiti yang paling pasti dan tidak ada siapa pun yang meraguinya. Akhir sekali, Plato melihat bahawa Plato melihat dan menyifatkan Tuhan ini sebagai satu cakrawala di langit. Dan idea Plato awal menunjukkan yang ianya seiring dengan bukti kewujudan Tuhan. Saya akan membincangkan mengenai kritikan daripada pandangan falsafah lain, iaitu secara spesifiknya adalah daripada Albert Einstein. So, pertama sekali, apa yang Albert Einstein mengkritik pada falsafah kepunyaan Plato ini adalah dia merasakan bahawa seluruh alam akan mengalami perubahan, terutamanya cakrawala di langit. Matahari akan berkurang sinarnya, begitu juga dengan bintang-bintang. Jadi beliau tidak setuju dengan apa yang diutarakan oleh Plato, di mana Tuhan itu yang merujuk kepada seluruh dunia adalah kekal. Jadi beliau menolak sama sekali falsafah yang diutarakan oleh Plato. Seterusnya, Albert Einstein merasakan bahawa pendapat Plato adalah sangat tidak logik. Seterusnya, kesan falsafah Plato terhadap masyarakat kini. Yang pertama, ia dapat meningkatkan tahap kematangan minda seseorang. Seterusnya, ia juga dapat membantu ahli falsafah yang lain dalam menyelesaikan masalah kehidupan dengan sistematik. Hal ini demikian kerana bagi ahli falsafah yang lain ataupun orang awam yang menggunakan falsafah Plato sebagai rujukan mereka dalam menyelesaikan persoalan ataupun kajian yang mereka sedang kaji, sesungguhnya mereka dapat menyelesaikan masalah itu. Jadi falsafah Plato ini sememangnya dapat menyumbangkan banyak positif yang baik, dan ia bergantung kepada seseorang itu sama ada ingin mengambil falsafah Plato sebagai satu rujukan ataupun membuat falsafah Plato sebagai satu kritikan dan juga argument, dan it is depending on seseorang individu itulah. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai hasil kajian yang saya dapati daripada ulasan artikel yang bertajuk Konsep Kebahagiaan menurut Falsafah Yunani. Hasil kajian yang pertama yang saya dapati daripada ulasan artikel ini adalah mengenai konsep kebahagiaan. Jadi yang pertamanya, konsep kebahagiaan menurut Yunani adalah satu pencapaian tertinggi bagi manusia, manakala menurut Al-Quran pula, kebahagiaan itu merupakan satu kejayaan apabila seseorang manusia itu dapat memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualiti kepribadiannya sehingga dapat mencapai satu tahap manusia sempurna. Jadi pencapaian ini dipanggil satu kebahagiaan yang ideal jika seseorang manusia itu berjaya menggapainya. Dapatan seterusnya yang akan saya bincangkan adalah mengenai konsep kebahagiaan menurut
falsafah-falsafah Yunani seperti yang anda lihat di dalam slides. Okey, yang pertama, konsep kebahagiaan menurut Aristotle adalah Aristotle merasakan kebahagiaan ataupun eudaimonia ini dapat disamaertikan dengan kebaikan moral, manakala menurut Plato, kebahagiaan dapat dirasakan melalui 3 bahagian jiwa, iaitu tripati, bentuk dan juga idea kebaikan. Seterusnya, Sokrates merasakan kebahagiaan yang hakiki itu terletak pada jiwa. Dan seperti yang anda lihat di dalam slides, Antisthenes dan juga Diogenes merupakan golongan Cynicism. Jadi golongan Epicurus dan juga Cynicism ini, mereka merasakan keseronokan itu adalah punca kebahagiaan. Akhir sekali, menurut Stoicism, dia menganggap bahawa kebahagiaan itu adalah satu jalan kehidupan yang baik ataupun hidup dalam ikatan, dan segala yang baik itu menjamin kebahagiaan. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai isu yang menarik yang terdapat dalam ulasan artikel ini. Jadi saya memilih untuk mengupas dengan lebih lanjut mengenai konsep kebahagiaan menurut Plato. Okey, jadi yang pertamanya, menurut Plato, untuk seseorang itu mencapai tahap eudaimonia ini, seseorang itu perlulah seimbang dua perkara, iaitu intellectualism dan juga hedonism. Jadi intellectualism ini bermaksud pengetahuan, manakala hedonism merujuk kepada keseronokan. Jadi secara konklusinya, jika seseorang itu mahu mencapai kebahagiaan, mereka perlu seimbang dua perkara ini, pengetahuan dan juga keseronokan. Okey, seterusnya seseorang itu mestilah membebaskan jiwanya daripada kekuatan hawa nafsu dan juga emosi. Jadi kita lihat, jika seseorang itu baik, maknanya ia telah dikuasai oleh akal budi yang baik. Dan jika seseorang itu jahat, maknanya ia telah dikuasai oleh hawa nafsu dan juga emosi. Jadi akhir sekali, kita boleh katakan kebahagiaan menurut Plato ini dapat dilihat menerusi keadilan. Jadi terma keadilan ini dapat difahami melalui penjelasan Plato terhadap jiwa. Jika manusia dapat adil dengan 3 bahagian jiwa, iaitu nalaran ataupun dipanggil sebagai reason, dan juga yang kedua keinginan, appetite, dan seterusnya semangat or spirit, sudah tentu jiwanya adalah baik. Okay, seterusnya saya akan membincangkan mengenai kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan yang didapati daripada ulasan artikel ini. Okey, yang pertama, kekuatannya adalah teori ataupun konsep kebahagiaan oleh tokoh-tokoh falsafah Yunani ini ditulis secara ringkas, padat, dan hal ini kerana penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis Muhammad Anas Shafiq ini sangat mudah difahami. Selain daripada itu, penulis banyak menggunakan rujukan yang dilampirkan dalam kajian beliau. Jadi hal ini dapat meyakinkan para pembaca yang membacanya, kerana setiap penerangan beliau itu adalah dapat disupport dengan pandangan yang lain dan berasas. Okey, next, kelemahan artikel ini adalah penulis kurang mengemukakan pendapat beliau. Beliau ada mengemukakan pendapat beliau, tetapi hanya terhad kepada beberapa tokoh sahaja, dan pendapat beliau itu hanyalah tidak terlalu banyak lah. Okey, akhir sekali, sumbangan beliau adalah penulis berjaya menganalisis konsep kebahagiaan oleh falsafah Yunani ini, dan bagi para pembaca yang membacanya sudah semestinya dapat sesuatu ataupun dapat membezakan konsep kebahagiaan daripada falsafah-falsafah Yunani yang berbeza. Saya akan membincangkan mengenai kritikan yang dilakukan terhadap ulasan artikel ini. Jadi isunya akan dibuat dengan lebih spesifik terhadap Epicurus dan kebahagiaannya.
Okay, yang pertama, bagi Epicurus, kebahagiaan adalah dengan mencari keseronokan dan itu merupakan fitrah serta tujuan manusia yang paling utama. Beliau merasakan dengan keseronokan saja yang dapat membawa kepada kebahagiaan. Maka beliau mendesak kepada semua manusia untuk mencari keseronokan kerana keseronokan sudah tentu tidak akan membawa kepada kesengsaraan. Tetapi hal ini adalah sangat bercanggah dengan agama Islam kerana keseronokan sebenarnya dapat melalaikan manusia jika tidak dapat dikawal dengan baik. Oleh itu, konsep kebahagiaan yang diutarakan oleh Epicurus ini adalah sangat lemah. Slide yang seterusnya, saya akan bincangkan mengenai konsep eudaimonia. Eudaimonia bermaksud atau merujuk kepada kesempurnaan atau ia juga dipanggil sebagai memiliki daimon yang baik. Jadi, makna daimon ini adalah memiliki jiwa yang baik ataupun bahagia. Jadi terma ini merupakan satu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh semua manusia. Seterusnya, eudaimonia juga mempunyai kebaikan yang tertinggi bagi manusia. Ia di mana ianya berkaitan dengan pencapaian terakhir bagi manusia. Akhir sekali, eudaimonia juga boleh dirujuk sebagai kebahagiaan, di mana walaupun pendapat-pendapat falsafah Yunani berbeza kontennya mengenai eudaimonia ini, tetapi tujuannya tetap sama, iaitu manusia tetap ingin mencapai tujuan eudaimonia ini.